Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning semua. Semoga hari ini lebih baik daripada yang semalam. Semoga kita diberikan kesihatan yang baik, dilimpahkan rezeki yang bercurah-curah untuk kita nak teruskan kehidupan kita hari ini. Semoga dipermudahkan segalanya, insya-Allah. Alhamdulillah, Allah bagi saya kesihatan yang baik untuk saya nak manfaatkan kehidupan saya dengan diisi dengan benda-benda yang bermanfaat. Dan tak salah, ilmu yang saya ada, pengalaman yang saya ada, saya kongsikan bersama. Dan untuk pagi ni, walaupun saya kata rasa dah, suara dah duk je tajuk dah ni, tapi saya stay nak buat live lagi untuk share lagi benda ni yang kata apa yang saya tahu, seikhlas hati saya sharekan dekat you all supaya you all tidak mengalami masalah. Kenapa saya buat benda ni nampak masak tapi potong-potong kek, buat biskut tidak masuk. So saya nak share dekat you all cara penggunaan oven. Ini adalah selain daripada kata faktor-faktor yang lain yang menyebabkan kek kita tu tidak menjadi. Ini adalah punca, salah satu punca yang menyebabkan kek kita juga tidak menjadi dan tidak masak dengan sempurna. Alright, so untuk pagi ni saya nak benda ni jelas, clear supaya you all dapat buat dengan tenangnya, dapat buat dengan happynya, buat kek ke, buat biskut ke. InsyaAllah coming soon, biskut akan menyusul insyaAllah. So saya kata sebelum nak buat benda-benda macam ni, pastikan kita punya oven kita dalam kondisi yang okey. Dan you all tahu, kata you all perlu tahu dan wajib tahu macam mana cara penggunaan oven dengan cara yang betul. Alright, so yang mana yang join saya punya live untuk pagi ni, tag kat komen dulu, clear tak? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siti Aisyah, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Arizalong. Okay, so tag kat komen dulu, clear ke tak saya punya live untuk pagi ni? Clear ke clear saya punya live? Alright, okay, clear ke? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi waalaikumsalam. Alright, terima kasih kongsi ilmu dengan kami. Apa yang saya tahu insyaAllah saya share dekat you all, supaya you all dapat buat dengan enjoynya, dengan happynya, buat kek ke, buat biskut ke. So sebelum nak melangkah ataupun nak buat benda tu, saya nak share dekat you all lah kata penggunaan oven ni. Okay, untuk kalau you all tengok dekat kedai banyak banyak kita punya kata jenis-jenis oven yang ada di kedai. Di pasaran banyak jenis ada brand Miele, Zanussi, Bakers, brand-brand yang banyak, Sharp, macam-macam dah ada so benda ni kata kita kena tahu apa permulaan untuk kita kita beli dan apa yang perlu kita buat bila benda tu kita buat balik dekat rumah. Apa step yang perlu kita buat. Okay, so bila beli tu bayar dah, lepas tu buat balik dia, apa permulaan yang perlu kita buat. Alright, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya suara tak kuat dah, dia takut ni. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Please clear. Okay, jangan lupa share dulu. Klik button share dulu. Saya punya live ni semoga bermanfaat juga. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang boleh bagi manfaat dekat orang. So saya kata dipertanggungjawabkan untuk nak share manfaat ni, untuk nak share kebaikan ni, supaya kata dapat dikongsi dan ilmu tu berpanjangan lah. Kata untuk bawa bekal, untuk bekalan akan datanglah akhirat sana. Alright, so clear. Alright, so bila mana kita sebelum kita nak buat kek ataupun biskut ke, roti ke, okay, untuk permulaan apa step yang you all perlu tahu. Bila mana you all beli kat kedai,
Bila mana you all beli dekat kedai dan you all buat balik you all punya oven you all, apa perlu yang kata apa perlu you all buat? Permulaan. Okey, permulaan apa perlu dibuat? Good morning sis, good morning. Alright. Klik button share dulu. Button share dulu. Bawah tu ada button share. Klik dulu button share. Dah share, thank you. Okay. So, apa perlu dibuat adalah you all buat balik. You all buat balik. Anda katalah you all punya oven you all berapa liter oven you all? 100 liter ke, 120 liter ke, ikutlah berapa liter pun. Pastikan you all kena, kalau macam saya akan tukar siap-siap kepala plug. Saya akan tukar siap-siap kepala plug saya punya oven saya. Okey. Kalau ikut kepala plug bukan lagu ni macam dia beli ni. Bukan macam ni deh. Bukan macam ini. Okey. Kalau ikut kepala plug ni bukan macam ni deh. Kalau beli bukan macam ni. Kepala plug dia adalah biasa sahaja. Biasa sahaja. So, kena pastikan kena tukar kepala plug. Sebab benda ni kalau you all tak tukar, sebab kita punya oven kita, dia punya watt dia terlampau tinggi sangat. Terlampau tinggi. So, takut nanti berlaku litar pintas ke, berlaku blackout ke. So, untuk nak mengelakkan benda tu, pastikan tukar dulu kepala plug deh. Pastikan tukar dulu kepala plug. Yang ni you all kena deal dengan wiring lah. Orang buat wiring deh. Orang buat wiring. Alright. Tetapi benda tu dia tengok juga kepada you all punya oven. Andai katalah saya rumah sewa, tuan rumah susah sikit. Tengok juga kepada you all punya oven lah, betul tak? Sebab oven ni kalau takut nanti tak tukar, dia akan black out tau tak? Dia tidak arus dia tu, takut nanti tak sampai. Bila tak sampai, nanti bila time kita duk bakar, dia akan black out. Betul? So pengaliran arus tu tidak lancar lah orang kata. Gitu. Alright. So yang lain, kalau contohlah you kata payahlah sikit ni, you kena tengok juga oven. Oven, kalau oven dia fully elektrik, kalau bagi saya sarankan you all kena tukar kepala plug deh. 30 liter je. Kalau 30 liter rasa boleh lah, okey lah. Tapi kalau lebih, you all better kena tukar. Better kena tukar deh. 100 ke 120 liter ke, better kena tukar kepala plug deh. Pastikan kepala plug tu yang kapasiti yang sesuai dengan kita punya oven dan pengaliran arus. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. So, itu kalau you all pakai oven 100% elektrik. Andai katalah you all kata saya nak pakai oven pakai elektrik dan gas pun boleh. Okay. So, bila you all pakai oven yang menggunakan dua fungsi, maksud dia dekat elektrik pun kena, dekat guna gas pun kena. Okey, sebenarnya kalau oven yang macam ni, dia menjimatkan elektrik deh. Menjimatkan elektrik. Kalau you all punya oven you all ada dua deh. Letak switch dekat pasal switch pun jolo, kena pasang dekat gas pun ada. Dia ada dua. Okey, ada juga oven dia kena dua, pasang dua. Macam saya ni, dia memang fully elektrik. Dia ada pro and con lah. Kalau macam yang saya punya bakers ni, dia dua. Dia kena pasang plug dan dia kena pasang dekat gas. Okey? Tengok sikit noi kepala plug. Gini dek. Kepala plug dia gini. Nampak? Dia punya besar lah. Kalau biasa bukan gini dek. Biasa dia gini. Kalau biasa dia macam ini dek. Ni kalau biasa macam ni dek. Kalau you all beli memang confirm punya dia punya plug gini. Dia punya plug macam ini deh. Kalau you all beli kat kedai, dia punya plug macam ini. Okay? So, cara dia, you all kena pastikan tukar dulu benda ni supaya tidak berlaku blackout lah apa-apalah. Masalah-masalah yang
mungkin berlaku lah, akan berlaku. Betul. Walaupun masa you all balik, you all guna bulan-sebulan tak okey lagi. Mungkin akan datang, kita tak tahu. So, orang kata beware lah. Betul, beware. Sebelum kena. Okey? Kalau anda katalah you all beli oven you all ada dua fungsi, maksud dia elektrik dan juga gas, tidak perlu tukar. Tidak perlu tukar sebab dia pengaliran gas lebih besar lah. Maksud dia lebih jimat lah. Kalau you all punya oven you all ada dua, elektrik dan gas, dia jimat. Dia jimat elektrik deh. Sebenarnya dia jimat elektrik. Alright, so dia ada pro and con lah terpulang dekat you all. You all nak beli oven yang fully elektrik ke, ataupun you all nak beli oven yang kena pasang, kena ada switch dan kena guna gas. Ada juga. So kalau benda tu dia lagi jimat lah sebenarnya. Untuk kalau contohlah you all nak buat untuk buat bisnes besar-besaran ke, sebenarnya dia lagi jimat. Okey, dia menjimatkan lah elektrik. Alright? Jelas? Okey, itu yang pertama. Jelas? Jelas ke jelas apa yang saya sharekan? Okey, jelas ke jelas saya punya explanation untuk plug ni? Jelas? Jelas dah tekak tekak ni. Sakit tekak ni. Jelas tak? Tengok komen tu. Kalau tak jelas, tengok balik lah. Okay. So, itu yang kepala plug. Okay. Yang kedua, apa yang you all perlu tahu dan wajib tahu bila mana you all beli kat kedai, you all bawa balik. Beli kat kedai, bawa balik. You all kena pastikan pasang dulu deh. Pasang dulu biar bagi panah enjin orang kata. Kalau orang biasa panggil panah enjin. Bukan kereta je panah enjin. Oven kita pun kena panah enjin. Okey? Salah ni kalau nak buat biskut, sabar-sabar. Nanti step tu nanti saya share dekat you all. Nanti saya bagi tahu apa ni. Minta lagi sabar dulu. Okey. You all kena panah enjin dulu. Panah enjin. Panah enjin dulu je lah. Okey. Tekak dulu weh. Okey. Panah enjin dulu. You all balik. Buat balik oven. Okey. Buat balik oven. Dan pasang dulu. Panaskan oven kita lebih kurang dalam 20 hingga 30 minit. Lebih kurang lah. Panaskan kita punya oven kita lebih kurang 20 hingga 30 minit. Panaskan Panaskan. Sebab apa? Sebab kita nak biar dia tu tak mana yang kita nak tengok dia ni fungsi dia molek dah. Okey? So, panaskan dia lebih kurang dalam 20 hingga 30 minit. Okey? Itu yang kedua. Panaskan kita punya oven kita. Okey? Tak kira lah oven you all fully elektrik ke, spara ke, panaskan dia dulu. Okey? Alright. Bila you all panaskan oven, okey, bila you all panaskan oven, di sinilah you all kena tahu dan wajib tahu. Bila you all panaskan oven, di sinilah you all kena tahu. Okey? You all punya oven you all kepanasan dia pada minit yang keberapa. Okey? Kepanasan dia tu berapa? Kata bila you all panaskan dia, panaskan. Tapi kata masuk you all panas ataupun you all panaskan dulu pun tak apa. Bila you all panaskan 20 hingga 30 minit. Okey, round yang ketiga pula. Lepas you all panas dah benda tu. Okey, ketiga you all buka balik. Hari lain kau terpulang lah. Okey, you all onkan switch tu. You all kena hitung dia. Menghitung kita punya oven kita. Berapa minit kita punya oven kita panas. Andai katalah oven you all 5 minit. Okey, you all kena take note. Okey, oven aku 5 minit sudah panas. You all kena take note. Ini sangat-sangat memainkan peranan. Sangat-sangat penting. Kalau you all tak ambil take note benda ni, sebab itulah you all punya cake you all akan selek lepas pada tu. Baik tak? So, benda ni lah yang you all kena ambil. Kata cakna lah. Ambil cakna. Sebab
kita nak tahu kita punya oven kita panas tahu mana. Pada tahap yang tahu mana masuk dia. Okey, 5 minit yang pertama kah? 10 minit yang pertama kah? Ataupun 15 minit yang pertama kah? Kalau awak dapur gas boleh guna, boleh. Kek ke, hulu ke, sekut ke, boleh. Boleh saja. Boleh je asal kau nak oven. Oven dengan microwave tak sama. Oven dengan microwave tidak sama. Ada setengah tu jual kat kedai dia punya oven. Ada setengah tu oven dan microwave. Ada juga dia dalam 2 dalam 1. Tapi tu mahal lah. Oven dan microwave 2 dalam 1. Ada juga yang microwave saja. Kalau microwave saja you tak boleh nak bakar deh. You tak boleh nak bakar kek, tak boleh deh. Sebab yang itu hanya memanaskan saja. Yang tu lebih murah. So you all kena tengok deh. Masa you all beli oven you all kena tanya dia betul-betul, bagi jelas dan faham baru you all buat payment. Fair tak? Baru you all bayar dekat owner tu. Jelas. Okey lah, aku jelas dah. Okey, aku nak pakai oven. Fair. So you all kena nak pergi beli kat kedai tu kena tahu. You all nak buat ke dia. Benda tu nak buat apa? You all nak panaskan lauk, you all kena beli microwave je. Kalau you all nak fusi dia boleh panas dah bakar, you all kena beli 2 deh. You all beli, you kata dia 2 dalam 1. Ada microwave, ada dia fusi dia untuk microwave panaskan, ada fusi dia untuk nak bakar kek pun boleh. Okey? Tapi yang tu mahal sedikit lah. Alright? Kalau macam saya lebih selamat kita beli oven, kita beli microwave. Lebih selamat lah. Sebab auto microwave tak perlu nak kacau dah. Ni oven. Sebab takut nanti dia akan bermain suhu apa semua, takut nanti cepat rosak. Alright? So you all kena pastikan tahu cara macam mana nak beli kita punya oven ataupun microwave ke. Terpulang dekat you all lah. Sebab saya tak tahu you all nak beli untuk dia. Sama ada you all nak bakar kek ke, belilah oven. Kalau you all nak panaskan, you all just beli microwave. Okay? Alright. Nori kalau nak panaskan oven perlu buka suhu dah. Of course. Buka. Memang kena buka lah. Try dulu buka dia. Sebab benda ni ada setengah tu kalau kita tidak buka suhu, macam mana dia panas. Kita kena tahu kata buka dulu. Biasalah standard dalam 150 ke. Try dulu benda tu sebab kita nak panaskan kita punya oven kita. Alright. So pastikan kita buka dulu dalam suhu yang minimum ataupun suhu yang standard lah orang kata. Suhu yang standard untuk kita nak panaskan dulu permulaan. Alright. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alright. Okay. Itu jelas. 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 Okay. Bila mana you all selepas you all panaskan, you all masa you all panaskan, lepas you all balik beli tu, you all tukar pelak apa semua tu, lepas tu yang kedua you all panaskan. Bila you all panaskan, you all tak tahu lagi berapa minit ke berapa oven you all panas. Tak apa, you all panaskan dulu. Step yang ketiga you all panaskan juga, tapi di situlah you all kena mainkan peranan. Okey, 5 minit yang pertama oven aku dah masak. 10 minit yang pertama oven aku dah masak. Ada setengah tu setiap oven tak sama deh. Macam oven saya hok ni 5 minit, 5 minit dah panas dah. Kalau oven saya Zanussi dalam 20 minit, 15-20 minit baru panas. So di situ sangat memainkan peranan deh. Alright? So bila mana kita dah tahu dah benda tu, okey, bila mana kita dah tahu dah pemanasan kita punya oven kita, okey, kita kena tahu juga apa fungsi kipas. Okey, penggunaan kipas. Okey, apa fungsi kipas dekat kita punya oven kita? Okey, fungsi kipas untuk kita punya pengedaran ataupun kita punya dalam tu nak bagi dia punya masak dengan sekatan molek, tapi benda tu tidak boleh digunakan untuk kek. Sebab kek sangat-sangat anti dengan kipas. Sangat-sangat anti. Sebab kek nanti kalau kita onkan kipas, kek kita akan jadi keras. Okey? So
Jangan onkan kipas kalau you all nak bakar kek. Jangan onkan kipas. Dilarang sama sekali onkan kipas. Tetapi kalau you all nak bakar biskut, onkan kipas. Okey, onkan kipas. Kalau nak selamat, tak payah on dua-dua. Gitu deh. Tak pun nak dekat you all. Kalau nak selamat, kalau bagi saya, tak payah onkan dua-dua deh. Sebab benda ni kalau you all on pun, untuk kalau macam untuk biskut, setengah orang dia akan on. Tapi kalau bagi saya tidak onkan. Sebab saya nak takut kita tak ingat. Faham tak? Lepas pada nakut nanti, duk seku. Tiba-tiba lepas pada tu wakil. Kita on kipas. Ya bengong keluar lah. Ya bengong. So cara yang selamat adalah kita tak payah onkan kipas. Okey? Cara yang selamat tak payah onkan kipas. Kalau bagi saya lah. Saya kalau selamat tak payah onkan kipas. Kita mudah lupa. Faham tak? So bila mudah lupa, takut nanti kita onkan kipas, nanti takut nanti kita bakar kek kita akan keras nanti deh. Atas dia permukaan dia akan keras. So cara yang selamat adalah tak perlu nak onkan kipas. Sama ada kek ke biskut ke. Cara yang selamat. Tapi terpulang dekat you all lah. Kalau you all kata, aku nak buat je, terpulang deh. Tapi kalau kek, jangan onkan kipas. Tapi kalau biskut, onkan kipas. Nak selamat, tak payah on. Gitu deh. Kek pun tak payah on. Sekut pun tak payah on. Tapi kita akan dapat, kata, you jangan bimbang. Bila mana adunan kita comel molek, adunan kita sebab apa dia jadi kerah, sebab apa dia jadi tengik, sebab apa dia jadi lemau, kita punya biskut kita. Sebab kita buat masukkan gandum terlampau banyak. Lepas tu kita masuk adunan-adunan yang lain tu yang boleh menyebabkan biskut kita tu jadi kerah. Okey? So kalau kita buat adunan kita comel molek, you all nak tahu macam mana cara adunan you all comel molek, dia tidak akan melekat dekat kita punya tangan. Itu tip dia deh. Okey, nak lebih nanti insya-Allah kami saya akan share kat you all banyak lagi lah. Nak macam mana nak kamek, tahu tak kalau orang Kelantan panggil kamek, adun kita punya biskut apa semualah. Itu orang kata. So jangan melekat dekat kita punya tangan kita. Ataupun bekas. Kalau tak melekat, comel molek, lepas tu dalam kondisi yang okey, jangan bagi masuk angin. Jangan bagi kita buat tu di bawah kipas. So benda tu akan jadi comel molek tanpa onkan kipas bila kita bakar. Okey? So jelas? Alright? Okey. Assalamualaikum Nari. Waalaikumsalam. Betul-betul. Banyak pula soalan ni, betul. Kenaikan kek yang kita bakar tu ada kaitan dengan kepanasan oven ke? Kenaikan tu ada juga, tapi sebenarnya benda tu bergantung kepada you all punya letak adunan sebenarnya. Adunan kata banyak mana you all letak, contohlah kek kita memang kena letak kita punya baking powder, memang kena letak. Kek memang kita kena letak kita punya kata apa dah ni? Kek memang kata kita bakar tu kita kena letak baking powder. Ayatnya kek ni kita kena letak baking powder. Alright? So kenaikan dia ada juga kata bergantung kepada baking powder. Sebab baking powder yang akan menyebabkan kita punya kek kita akan naik. Itu kata salah satu kata faktor lah. Alright. Selain itu juga kita punya penggunaan oven sangat memainkan peranan. Sebab itulah kita kena ada chemistry antara adunan dengan oven kita dengan loyal kita. Bila ketiga-tiga ni berkait, molek comel molek, InsyaAllah kita punya kek kita akan masak dengan sempurna. Kek kita akan gebu, akan lembut molek dan tidak ada kata masalah contohlah bantak ke, rekoh ke, macam-macam lah, tahu tak? So
benda tu kata you kena ambil cakna lah. Okey. Saya tak tahu oven saya berapa liter, tapi muak bakar kek loye saiz 10 dan saiz 7x3x3 sebiji. Kat mana nak cari belakang? Belakang oven kita ataupun bawah. Belakang oven kita ataupun bawah, ataupun boleh tengok, boleh you all boleh boleh search kat Google you all punya oven you all, nanti akan keluarlah berapa liter. Alright. Assalamualaikum Nori. Waalaikumsalam. Oven saya 30 liter 5 minit pertama dah panas. Oh tak ya? Comel tu, comel. Hak tak comelnya nak kau 1 jam. Something better something. Kita kena buat sesuatu untuk nak bagi kata benda tu jangan terlampau lama sangat. Nak bakar pun nak aku sejel lebih. Pelekeh lah tu Pero. Okey. Nori, oven saya yang 80 liter mula-mula beli bakar kek okey je. Lepas 4 bulan bakar besi tu keluar warna merah macam terlampau panas. Adakah masalah pala pelak juga? Atau itu masalah dia punya mungkin dia punya kata kualiti. Kualiti tu. Kualiti tu. Alright. Saya pada kok. Tapi Zanusi dah sebab Zanusi of course lah barang yang berkualiti yo. So kita kena tengok juga sebab itulah. Dia kualiti tu lah. Kualiti mungkin besi dia tak berapa nak berkualiti sangat. Okey. Oven ada 3 button, ada 4 button. Yang mana elok untuk bakar kek atau biskut? Oven button you all kena tengok lah apa fungsi button. Button you all kena tengok button tu. Okey, button yang pertama adalah kita punya api atas bawah ke. So kita kena adjust benda tu. Kalau macam yang lebih selamat, you all kena letak api atas bawah. Api atas bawah, tak payah letak dia ada macam current gitu. Tak payah. Dia just mendata macam itu sahaja. Macam ni deh. Dia macam ni saja. Okey? Guna yang ini saja. Guna yang ini saja. Tak payah guna ni. Ni takut nanti bakar hangus lah kek. Ni bawah. Bawah ni sesuai untuk nak buat biskut. Nanti masa mula-mula kita buat biskut. Ni kita pasang lampu. Ni fusi-fusi ni tak payah guna. Dia kata dia mengaburi lah mata kita. Nak lebih selamat pastikan api atau bawah. Guna tu je fusi dia. Saya pun tak guna lain-lain. Sebabnya takut nanti kalau kita adjust benda tu, takut nanti kek kita tak masuk ke. Kita punya nampak masuk, dalam tak masuk. Betul lagi. So be careful you all kata adjust you all punya button api tu deh. Dan lain ada juga api yang kata suhu. Suhu atas, suhu bawah. Okey? Kalau macam untuk suhu untuk nak buat kek, dia standard dia. Untuk kalau standard kata oven untuk nak buat kek 170 180. Tetapi bergantung kepada you all punya oven. Andai katalah oven you all tu 5 minit sudah panas, you all tidak boleh nak gunakan 170. Sebab apa? Sebab oven you all tentu-tentu dah panas. Pero dia panas cepat. So pastikan you all kena kurangkan suhu tu. Mungkin dalam 160 ataupun 165. Tengok juga. Benda tu lah you all kena adjust dia. Tapi standard untuk nak bakar kek adalah 170 180. Kalau biskut 130 140 deh. Alright, kalau biskut 130 140. Okey? Dan pastikan kalau contohlah atas you all buat 130, pastikan bawah pun sama juga. Andai katalah you all buat pemula bawah garis macam molek, atas tak masuk. So you all kena adjust lebih sedikit. Ataupun you all kata tengok kepada you all punya jenis apa yang you all buat. Kalau kek memang you all kena adjust lah. Sebab kita nak biar benda tu kata bila kita adjust dia akan masuk dengan sempurna. Okey? So yang lain kalau button yang bawah ni adalah masa. Masa tu you all bagilah penuh pun tak apa. Sebab saya kalau macam saya tidak tu ikut masa. Saya ikut kepada adunan saya punya kek saya ataupun biskut saya. Sebab saya tak ikut masa. Memang masa ni tak boleh nak guna pakai sangat. Sebab
Kalau setengah orang dia kata okey, masa masak lebih kurang, anggaran untuk bakar tu lebih kurang dalam 25 hingga 35 minit. Contoh 25 hingga 35 minit. Tapi tengok juga kepada oven. Sebab oven ni kita tahu dia tu, oven dia tu panas berapa lama? 5 minit ke 10 minit ke setengah jam ke? So benda ni sangat memainkan peranan so you all pusing jugalah masa ni. Tapi kita kena tengok kepada kita punya adunan kek kita ke, biskut kita ke. So tengok kepada adunan tu dek. Kalau macam saya tak tengok kepada masa, saya tengok kepada adunan. Kecuali kalau saya buat brownies ke ataupun coklat. Ya, kalau macam brownies dan coklat untuk kukus tu memang saya akan ikut masa. Yang lain tak. Saya akan tengok kepada kek saya. Gitu deh. Alright, jelas? Assalamualaikum Nori. Waalaikumsalam. Oven saya tak boleh matikan kipas. Macam mana nak buat? Oven saya tak boleh matikan kipas. Tu mungkin wiring tu. You kena deal dengan orang wiring. Tengok dulu macam mana. Sebab kalau you tak matikan kipas, memang you punya kek you takut masuk dia, tapi dia akan jadi kerah berak. So takut nanti dia kata, sebab tu lah masa kita beli tu terah dulu teh. Dia kan boleh teh benda tu. Masa you belum you nak beli tu, you kena teh dulu. Boleh buka kedok kipas tutup, kedok on off. Duk main tek gitu. Kita sebagai pembeli kena try lah benda tu. Ni main bedah okey beres. So you all kena try dulu. On kan. Boleh tutup tak? Kalau tak boleh tutup, you all better beli pilihan lain lah. Takut nanti akan selek kita punya kek itu. Kalau biskut tak ada masalah. Kek ini. Kek ini. So kena tengok benda ni. Alright? Salah Nori, oven saya tak nyala api. Pemanah dia tak nyala. Lampu pun tak nyala. Tapi oven panas. Ada solution tak Nori? Help me. Oven saya tak nyala api. Apa panggil? Oven tak nyala api. Dia punya api terbakar. Pergi belilah mentor. Mentor lah tu. Tak nyala. Pergi beli mentor tu. Pergi beli mentor tu. Okay? Pemanah dia tak nyala. Yolah. Tapi dia oven lampu pun tak nyala. Mentor lah tu. Terbakar. Pergi beli orang lain. Tapi bagi saya tak ada masalah pun. Lampu nyala, api kata tak nyala, semua tak nyala, tapi oven stay panas. Okey lah. Saya tak ada benda tu sebenarnya. Just kalau api ataupun kita punya lampu tu nyala, kata fungsi dia nak tengok dari tu ya. Kalau tak ada pun tak apa peh. Suluh lah dengan lampu suluh. Gitu. Tak ada, kata tak ada apa-apa itu pun. Tak ada apa-apa efek pun. Okey. Kipas untuk pengedaran kita punya udara. So biasa kalau untuk kipas ni lebih fokus kepada biskut. Lebih fokus kepada biskut. Kalau kek dia tak boleh. Sebab kek dia akan mengalami kekerasan. Dia akan cepat keras di atas. You all kata benda ni, you all try buat. Okay, kek you all jadi comel molek, you all try letak bawah kipas betul-betul. Gapo jadi? Boleh tengok lah. You all letak bawah kipas betul-betul. Tengok apa yang akan jadi you all punya kek you all. Gitu. Lagi kan kita letak di luar pun dalam suhu bilik untuk tempoh yang kata mungkin dalam satu hari suntuk kita letak dia pun akan jadi efek juga. Ini kan pula kalau di bawah kipas. Gitu. Alright? Okay. Kalau bakar kek, di mana lo yang kek perlu letak? Di atas atau di bawah atau di tengah? Okey. Tidak recommended untuk letak di atas. Okey. Kalau macam saya akan letak di baris yang kedua. Kalau macam saya akan letak di baris yang kedua. Okey? Sebab kita nak biar bawah tu kata masuk dia. Kalau kita letak tengah, okey, contohlah kalau kita letak tengah, takut nanti atas dia cepat garing.
cepat masuk. Bawah tak masuk lagi. So langkah yang selamat, jangan letak di atas. Jangan letak di tengah sangat, letak di bawah sedikit. Okey? Lajuran yang kedua. Itu lebih selamat lah. Okey? Oh, biskut guna api bawah saja ya. Ya. Kalau macam dia tengok sebenarnya untuk biskut ni you boleh je nak gunakan api atas bawah. Boleh je nak guna api atas bawah tapi dengan suhu yang lebih kecil. Betul tak? Masuk dia okey, contohlah kita buatlah dalam 130 ataupun lebih sekian 125 ke. Dia tahu tu tapi jangan dia bila api atas bawah ni dia akan cepat sikitlah masuk. Tapi you kena pandai handle lah. Kalau tak reti handle, saya nasihatkan you buat api bawah dulu, nak dekat masuk baru buat api atas bawah. Gitulah. Okey? Macam saya dulu pun saya buat style gitu kok. Masa nak bakar saya buat api bawah, lepas tu nak dekat masuk saya buat api atas bawah. Tapi lah ni bila kita dah pandai handle dah kita punya oven, saya buat api atas bawah lah. Dia cepat sikit masuk. Dia akan masuk dengan sempurna molek. Jangan bimbang. Alright? Oven saya mula bakar kek atau biskut yang pertama molek je. Bakar yang kedua jadi hangus. Sedangkan suhu mengikut kesesuaian. Oven saya 30 liter jenama Panasonic. Bakar yang kedua jadi hangus. You all kena kurangkan lah. Tapi tempoh panjang sedikit pun tak apalah. Lagi selamat lah benda tu. Betul? Nak aku hangus nak Allah. Hangus nak. Mungkin tengok juga. Mungkin anak-anak orang main ke. Kita tahu. Betul? Anak-anak pergi pulang. Betul? You all tengok okey dah. Jodoh ke dia ni? Tengok benda tu. Try buat untuk kali yang ketiga. Jadi lagu mana? Okey. Saya punya oven cepat panas. Sebenarnya kalau oven cepat panas ni, dia kata kalau macam saya lebih suka lah oven cepat panas ni. Dia memudahkan kerja dan mempercepatkan kerja saya kan saya. So kita tak perlu nak tunggu. Kalau oven Zanussi ni saya buka dan saya pergi mandi dulu ke, pergi semaya dulu ke apa semua kan, makan dulu ke, baru saya buat. Tapi kalau oven Miele ni saya on terus buat sebab dia panas mentah je. So dia mempercepatkan kata langkah saya lah. Dia kata masa tu dipendekkan lah. Gitu. Okey, oven 55 liter saya loyak 10 sebelah boleh masuk tak? Akak try letak lah. Try letak. Tanya saya pun, try letak. You all tanya orang pun, orang tak ada jawapan tu. Sebab tu oven kita ambil loyer tu, try lah beli saiz 10. Try beli saiz 10. Masuklah kalau tak boleh, apa makna tak boleh? Tanya saya, ingat saya ni jual oven. So benda tu you all yang kena ejah benda tu. You all yang sendiri kena ejah. Beli loyer tu terang. Oven aku boleh muat sebelah. Dah terang aku buat terang masuk dua belah. Okey, boleh tak? Oh tak okey. Tak apalah sipel lah. Kita punya loyer tu. Tak rugi tak basi kita kalau beli loyer pun, kalau tak muat pun. Gitu. Split okey. Okey. Bakar kek tak payah pakai ya, tak payah. Semua kek ya. Kak Nari tunjuk semua nozzle-nozzle dan kek yang Kak selalu guna. Saya dah share dah sebelum ni. Tengok balik saya punya live. Tengok balik, kena rajin lah. Nak buat sesuatu ni kena rajin. Explore, betul? Explore apa yang orang buat. Masuk live orang. Ni tak masuk. Lepas tu Kek tanya. Lepas tu nak condemn yang kerja jadi keras. Ya, jadi keras. Kek kita akan jadi kering dan jadi keras. Bila kita onkan kipas. Alright, assalamualaikum. Alhamdulillah, cheese lele yang saya putar menjadi. Terima kasih. Tak payah. Tak perlu nak onkan kipas. Untuk bakar kek tak perlu nak onkan kipas. Alright. Biskut sama juga. Step dia sama juga. Buat kek pun barisan yang sama macam you all bakar kek. Boleh tak kalau buka pintu oven sebelum oven off?
Boleh tak kalau buka pintu oven sebelum oven off? Nak buat apa? You buka saya saja nak main kau kan? Saya saja nak main kau buka Ha, dia ada sebab juga. Sebab apa nak buka tu? Nak main. Buka. Buat apa? Tahu gelenyar lah. Gelenyar rasa. Rasa gata tangan nak buka. Ha. So benda tu you kena tahu lah juga. Sebab apa you nak buka tu? Sebab apa? Kena ada sebab. Kenapa you nak buka? Sebab apa? Dia ada certain benda-benda yang kita buat ni. Okey, aku buat gini. Sebab apa buat gini? Mesti ada sebab. Sebab apa buat gini? Mesti ada sebab. Okey? Sebab apa buat gini? Mesti ada sebab. So kalau macam you tengok saya punya tu, sebab apa okey? You kata, sebab apa Nori buat gini? Saya mesti punya ada sebab. Kenapa saya buat gini? Bukan kata saya saja, tak ada. Mesti ada sebab punya. Mesti ada sebab juga. Sebagaimana yang you tengok saya punya resepi. Okey, resepi Nori kenapa buat lagu ni? Kenapa Red Velvet tak masuk cuka? Orang lain masuk cuka je. Saya ada sebab saya. Kenapa saya tidak masukkan cuka dekat saya punya Red Velvet? Salah satu sebab kenapa you all bayangkan ataupun you all renungkan kek kita tu, kita kek kita Red Velvet ni, kita nak combine dengan kata kek kita kek premium. So bila kek premium, kita nak combinekan dengan cream cheese. You all terang beli cream cheese, you all celik dia, terang makan, terang jilat dia. Rasa lagu mana? Rasa lagu mana kita punya cheese? Masih. So kalau masam, you all punya kek you all masam juga. You all masuk cuka masam juga. You all rasa benda tu okey ke tak? You all rasa benda tu okey ke tak? Bila mana cuka kata masam plus masam, dia jadi lagu mana? Masam plus masam, dia jadi lagu mana? Bagi saya tak okey. Sebab bila selek lah, selek bila kek kita masak, kita punya topi masam pula, you all rasa you all nak makan. Lagi kek buah kalau masak pun kita tak makan. Sama lagi tu juga. So sebab itulah kenapa saya punya kek Red Velvet, you all tengok saya punya adunan saya tidak masukkan cuka. Apa-apa saja yang saya tunjuk dekat you all ada sebab tersendiri kenapa saya masukkan yang ini. Sedangkan orang lain tak masukkan, kenapa saya masuk? Ada sebab. Ada sebab, So sebab saya apa yang orang lain tak buat, aku nak benda ni explore, aku nak explore benda ni supaya apa yang aku buat lain daripada yang lain. So bila orang lain tak buat, kita buat. So kita akan lahirkan ataupun kita buat benda tu yang pelik pada orang, Bila pelik pada orang dan benda tu bila kepelikan, dan jangan sampai kepelikan tu menjadi benda tu tak sedap. No, kita buat pelik tapi benda tu jadi lebih sedap. Dan benda tu bila pelik lebih sedap, you rasa orang cari ke tak? You rasa orang cari ke tak? Manusia ni dia nak benda yang sedap. Yalah. Benda yang selesa, benda yang puas hati. Dan bila benda tu yang sedap, yang puas hati, dia akan repeat order. Dan itulah yang berlaku dekat saya punya, yang join saya punya PJJ. Tahu tak? Repeat kenapa? Okey, saya buat menjadi. Terima kasih Nori, saya buat. Orang dah order berulang kali. Orang tu order, lepas tu nak order pula. Untuk raya nak order pula. Lepas tu nak raya pula. Apa tak? Nak order. Sebab apa? Of course, bila benda tu kita lahirkan ataupun kita hasilkan benda yang berkualiti, benda yang lain daripada lain, dan benda tu yang dia cari memang tak akan jumpa tempat lain. Sebab Pak kita je ada. So of course dia akan cari juga. Duduklah mana-mana pun dia akan cari juga. Faham tak? So itulah yang saya buat dan itu yang saya ketengahkan dekat saya punya PJJ saya. Sebab itulah kalau you are tahu ataupun you all kenapa lain-lain? Ya, dia ada sebab. Ada sebab. Kalau you all tanya saya, InsyaAllah saya boleh bagi jawapan tu. Saya boleh bagi. Kalau you tanya saya, sebab itulah apa-apa saja you tanya saya, InsyaAllah benda tu saya jawab dengan apa yang saya tahu, dengan apa yang saya buat. Sebab benda apa yang saya buat ada
Kata sebab. Ada sebab dia. Alright. Okey. Bestnya dapat tengok live Sinori. Banyak sangat ilmu manfaat. Alhamdulillah. Boleh tunjuk tak botol kipas apa yang macam belakang Nori tu? Oh, yang ni tak ada. Yang ni tak ada kipas. Yang ini tak ada kipas. Saya lebih suka tak ada kipas. Ava tak ada kipas. Itu lebih selamat lah. Itu lebih menyelamatkan saya. Tapi kalau Ava Sanusi ada kipas. Nampak ni? Ini button kipas. Tapi saya tidak menggunakan pun button kipas ni. Tidak menggunakan button kipas. Saya just off sahaja. Tadi tekan pun tak ada. Tak guna langsung kipas tu. Sebab saya takut nanti bila saya on kan buat biskut nanti saya buat kek pula. Jadi tak ingat Naya lah kata Naya. Okey. Bakar kek ya. Memang bakar kek wajib kena api atas bawah. Wajib kena api atas bawah. Sebab itulah kalau dia tanya saya, kek ni boleh tak kita nak macam buat biskut kena bertikat-tikat gitu? Okey, you akan tahu deh. Kek ni dia tidak sama dengan biskut. Tidak sama. Adunan pun tak sama. Kita tak sama. Kalau anda katalah kek you melibatkan minyak, melibatkan telur putih, tidak boleh sama sekali. Tidak boleh sama sekali you all buat bertingkat-tingkat. Sebab nanti kek you all tidak masuk dengan sempurna dan banyak masalah yang akan berlaku. Alright? So dengar molek-molek deh. Gitu. Take note molek-molek. Alright? Masa bodoh. Sure orang cari kanoris. So itulah yang berlaku. Dan kenapa saya ketengahkan dekat saya punya PJJ saya. Dan untuk sekarang ni memang saya tengah buat promosi lagi, promo untuk saya punya PJJ. 30% saya punya promo. Siapa yang nak rasa macam mana kata resepi-resepi yang telah saya buat lain daripada lain, boleh type PM. Boleh type PM, saya bantu you all buat sampai jadi deh. Saya bantu you all buat sampai jadi. Yang mana tak reti nak buat, InsyaAllah saya akan sis kena buat gini, sis kena buat gini, sis kena buat gini. Saya nak bantu you all buat sampai jadi. Okey? So sebagaimana yang telah join saya punya PJJ, okey? Sebab itulah kenapa setiap minggu saya selitkan kata live dengan saya dalam saya punya grup ekonomi Premier Expert. Sebab saya nak ketengahkan benda ni, saya nak you all dekat dengan saya nak setiap minggu at least satu minggu ada bersama dengan saya dan saya sharing apa yang saya tahu, apa ilmu yang saya ada, saya sharekan dekat you all. Sebab itulah you all tengok kata ada live. Ya, memang. Walaupun PJJ tapi tak sama dengan yang lain. Sebab saya buat live setiap minggu dalam saya punya grup ekonomi Premium Expert. Ekonomi hari Isnin, Selasa Premium dan Rabu Expert. Setiap minggu saya sediakan benda tu. Kalau saya kurang sihat, kalau saya ada masa, saya tak ada masa, saya akan relivekan apa sahaja. Sebab saya nak you all repeat berulang kali supaya you all boleh ingat sampai kat kepala ni. Tak perlu nak catat-catat dah. Kalau you all boleh ingat sampai kat kepala ni, bermakna you all dah expert you expert orang kata. Sebagaimana saya punya tip pun macam tu juga. So saya nak you all pun lagu tu sampai ingat kat kepala otak. Fair tak? Apa saja. Dia okey kena buat gini. Okey. Aku ingat. Siapa setara tu ingat kat kepala otak. Orang kata. Jangan kata lu dah. Okey? Siapa setara tu? Siapa yang nak saya bantu you all boleh type PM. Siapa yang nak saya bantu you all buat kek sampai jadi, type je PM. Type je PM, saya bantu you all buat sampai jadi. Alright? Type je PM. Mana dah? Type je PM. Okey. Acik nak tanya oven acik panas tapi heater tak nyala. Boleh ke bakar heater ke apa? Heater ke dia masih ya?
Kita masuk gapo makcik? Acik kita tu masuk gapo? Hai. Kita tu gapo? Masuk dia lampu ke gapo ni? Lampu tak ada apa-apa. Lampu kalau tak nyala pun boleh jajan di betul yo. Pergi beli dekat kedai tu, beli meto, pasal nyala lah. Dia tak ada orang kata, tak nyala lama ke, tak jadi kit aku. Tak ada, ada pun tak apa, tak ada pun tak apa. Ha gitu. Mana? Tahu kita ke dia masuk ya. Assalamualaikum. Dulu saya buat kek red velvet guna cuka. Bila dapat resepi red velvet dari Noris, customer cakap sedap sangat. Sampai sekarang saya cuma guna resepi Noris untuk red velvet. Terima kasih Noris. Sangat mudah. Saya resepi saya sangat mudah dan itu kata the best seller sepanjang saya buat bisnes. Saya penjual kek jalanan. So saya kata bawa kek-kek saya ni menjaja. Saya letak dalam kotak, lepas tu pergi. Assalamualaikum, nak rasa kek saya. Gitulah Pero. Itu permulaan lah. Macam mana saya melalui proses-proses tu memang sangat-sangat struggle dan hanya saya yang tahu macam mana jatuh bangun saya dalam bidang bisnes ni. Saya tahu. Sebab saya yang kata buat permulaan macam mana susahnya. Saya dulu macam mana hinanya orang saya tengok saya dulu. Macam mana da'inya saya dulu. Sebab apa? Sebab orang tengok susahnya dia ni. Bawa apa tak? So itulah yang saya buat dulu. Itulah yang saya buat dulu. Dan Alhamdulillah sekarang saya tak ada lah menjaja. Sebab saya buat 100% online. Saya pun nak ajar you all macam mana nak buat 100% online. Nanti petang nanti saya akan ajar you all macam mana nak buat benda tu. Petang nanti live dengan saya pukul 5 petang saya akan share dekat you all macam mana nak buat. Kata 100% online. Okay? Assalamualaikum Nori. Kalau bakar kek atau biskut suruh api bawah dengan atas kena ya sama. Sama. Kecuali kalau you all buat sama lepas tu kek you all mungkin bawah masuk atas tak masuk. Bermakna you all punya oven you all ataupun suhu you all kena lebihkan sedikit di atas. Gitu deh. Masa mula-mula try dulu sama. Dan bila you all buat pertama tengok kalau bawah masuk atas tak masuk bermakna you all kena panjangkan ataupun lebihkan sedikit suhu. Mungkin permulaan you all buat dalam 150. You all yang atas tu you all kena buat mungkin dalam 160 ataupun 165. Tengok dulu macam mana sebab kita nak biar kek kita ni masuk dengan sempurna molek. Betul? Okey? Kalau biskut dia lain. Biskut memang dia kena api sama atas bawah. You all nak tahu biskut you all masuk dengan sempurna molek dia keras. Dia kata tak lembek deh. Kalau lembek you all keluar dia tak masuk lagi deh. So you all kata kena tahulah cara macam mana you all nak tahu biskut you all tu masuk dengan sempurna. Okey? Saya buat resepi Nori semua customer saya kata sedap dan selalu repeat order alhamdulillah. Dulu saya tak minat mana buat kek ni. Saya lebih ke arah buat biskut. Dulu memang daripada dulu lagi saya buat biskut. Dah lama dah buat biskut buat biskut tapi buat biskut secara kecil-kecilan lah. Orang tak kenal lagi. Kena gitu ya kata. So bila mana saya kata ambil part ni sebab dulu memang mak saya lah peturunkan. Saya memang dulu saya minat biskut berbanding dengan kek. Tapi bila saya tengok benda ni boleh dijadikan salah satu punca pendapatan dan saya terokai benda ni dan saya bawa benda ni untuk bawa lebih ke depan. Dan saya nak bawa juga you all untuk bawa lebih ke depan. Sebab saya tak nak you all kata ditakut yang lama. Saya tak nak you all say krik-krik 100 sebulan, 500 sebulan, 1000. Saya nak lebih daripada tu. Kalau boleh 10,000 satu bulan. Lagu mana nak buat benda tu? Saya boleh, insya-Allah you all pun boleh. Tapi you all kena belajarlah macam mana nak buat benda tu supaya boleh jadi 10,000 income you all satu bulan. Gitu Duduk di rumah saja. Orang kerja pergi pagi balik petang pun tak dapat 10,000 bulan. Saya dulu kerja pun 1,500 je sebulan. Habis lerak pun 3,000 bulan. 10,000 bulan. Lagu mana nak buat? Itu kita kena terokai dan kita kena mendalami.
kata cara macam mana kita nak dapat benda tu. Gitu. Okey, betul tak ada kipas pun okey. Yo. Nak selamat tak payah onkan kipas. Alright, siapa yang nak saya bantu you all boleh type PM. Type PM, saya bantu you all buat sampai jadi. Type je PM, saya bantu you all. InsyaAllah saya bersama dengan tim saya akan bantu you all. Macam mana kata daripada you all zero, tak reti nak buat kek. InsyaAllah bila saya bantu you all, apa yang you all perlu ejah dia, you all follow je. Tak payah nak mikir banyak dah. Saya orang gini, you all buat je gitu. InsyaAllah you akan dapat benda tu. Dan you all yang akan merasa macam mana nikmatnya bila dapat buat kek yang lembut gila. Gitu nak ayatnya. Ni buat kek kerah kekang. Nak aku pekakan anjing pemapukan. Okey, yo weh. Right. Resepi nori tak akan sama dengan orang lain. Tapi sedap dari orang lain. Contoh yang saya pernah alami kek coklat nori, sikit pun tak rasa pahit coklat. Tetapi rasa coklat yang luar biasa. Mana-mana customer yang beli kek coklat yang saya buat resepi by Nori, dia orang kata lain sedap gila. Try you all buat. Try buat resepi X dengan resepi saya. Lepas tu you all bagi dekat customer you all. Boleh lah. Kita nak tahu macam mana kata kita punya resepi yang kita buat tu, mana lebih boleh pergi jauh. So di situlah you akan nampak lah yang mana, yang X ke ataupun yang saya punya. Boleh try. Kalau macam saya, apa yang saya buat adalah pengalaman saya. Okey, saya try benda tu, saya tukar lah. Saya tukar lah. Saya contohlah saya ambil resepi member saya, korek. Try lah. Saya tukar lah. Customer akan komplain lalu. Kenapa lain lah rasa dia. Kalau customer yang dah repeat order, dia akan tahu. Walhal bukan orang tua, budak pun ataupun kanak-kanak pun dia akan tahu. Kenapa rasa dia lain pero budak 3 tahun, 4 tahun pun yang dah try benda tu, dia akan tahu dan dia akan komplain punya. Kenapa rasa lain ni? So bila rasa lain tu kita akan okey aku kena balik mulalah benda tu pero. So di situlah kata kita tengoklah pero. Jah dia supaya benda tu biar orang tak komplain, biar orang komplain pun kata, wow. Kenapa lain daripada lain ni? Kenapa lain kan? Tak ada jumpa lagu ni. Pero tak ada jumpa macam ni. Okey. Biskut pun saya guna resepi Nori. Semua kata sedap alhamdulillah. Okey, apa jenis induction pula kenal dan cuba sendiri. Yo. Okey, kalau biskut api atas bawah dan boleh letak tingkat-tingkat. Yo, boleh. Biskut boleh letak tingkat-tingkat. Biskut boleh letak tingkat-tingkat. Boleh letak api atas bawah tapi dengan suhu yang kecil. Dia tak boleh suhu 170 deh. Biskut kena suhu standard dia 130, antara 130 hingga 140 sahaja. Okey? Sebab biskut kita tak masukkan macam saya, biskut saya tak masuk telur. Masuk telur pun sebutir. Banyak kata masuk sebutir je telur. Ada tak masuk rasa. Setakat ni tak masuk rasa. Kalau saya punya crunchies tu memang tak masuk telur. Biskut-biskut yang saya akan buat lepas ni pun tak masuk telur. Ada masuk pun sebutir je. 1 biji sahaja. Tu pun tengok kuning telur ke putih telur ke, gitu je. Simple sahaja. Tanpa telur pun kita boleh buat benda tu. Okey? Setakat saya follow enjoy PJJ Nori, alhamdulillah hari-hari ada je order masuk. Syukur dapat jalan pendapatan. Alhamdulillah. Okey, nak kumpul duit dulu. Nak masuk PJJ Premium pula insya-Allah. Okey, berapa harga Ava Milak tu? Boleh tak tunjuk jenama kat Ava tu? Terima. Milak MILUX. Milak ni bawah 1000. Dalam berapa beli itu? Ni ada 700 gitulah, bawah 1000 lah ni. Kalau Zanusi dia mahal Zanusi memang dia agak dia memang berkualiti lah. Kalau macam Baker-Bakers dia saya sangat recommended lah Zanusi. Tapi dia agak mahal lah. Memang boleh saya boleh kata lalu memang mahal. Memang mahal. Dia kalau gini pun dia dalam 1000 masa hari tu saya tanya dalam 1800. Mungkin ni dah 2000 lebih lah.
Mungkin lah. Sama macam saya punya mixer spa tu. Lah ni dah 2,000 lebih dah. Okay. Recommended lah. Nol plug tu jenis macam mana? You all boleh deal dengan apa tu? Wiring. Orang wiring dia tahu punya. Kalau orang tak tahu tu bermakna dia baru lagi dalam bidang wiring. Kalau orang dah lama dia tahu. Dia akan tahu punya. Lagu mana nak tukar dia akan tahu punya. Okey. Besi yang bawah atau atas tu. Bukan lampu. Besi yang bawah atau atas tu. Lepas tu ada besi mana? Oven ni kena ada besi. Oven ni kena ada besi. Barulah kita nak letak tu. Boleh. Kerana beli tak ada. Sebab tu lah you all kena masa beli tu ke. Gini cara dia deh. Adik-adik kakak semua masih lagu ni nak beli deh. Gi kedai ajar lagi cara nak beli. Gi kedai oven. Jangan pergi kedai basikal pula. Gi kedai oven. Okey. You all kata penjual tu. Saya nak beli oven. Saya bukan kata saya nak survey oven. Oven mana yang orang macam saya akan survey. Oven mana yang biasa orang beli? Itu perkataan yang pertama saya akan tanya dekat orang jual. Oven mana yang biasa orang beli? Orang beli, betul? So penjual, of course dia penjual dia tahu punya. Melainkan kalau kedai tu tak ada orang tak rasa beli. You all kena pergi survey lah kedai-kedai yang berkualiti, kedai-kedai yang biasa orang beli. Betul? So you all pergi kat kedai, you all tanya dia, apa mana yang biasa orang beli? So dia akan okey, hak ni dek. Hak ni apa biasa orang beli? Hak ni you all kena tengok orang jual tu lagu mana dek. Apa ni dia 120 liter. 120 liter ni bagi orang kata standard. Orang buat kek ke orang buat sekut ke memang standard lah. Tak ada lah besar sangat, tak ada kecil sangat. Kalau apa ni betul tak? Jual. Sebab tu lah kalau saya ni, saya pergi bukan saya kalau saya pergi ni. Bermakna saya ni pembeli Orang kata saya ni penjual. Gitu sama orang kata. Sebab apa? Sebab orang nak explanation. Betul? Orang nak penerangan. Sebagaimana saya terangkan dekat you all. Orang nak benda tu. Betul? So you all okay, 120 liter. Okay, 120 liter ni dia tak besar sangat, tak kecil sangat. Dan apa ni dia guna fully current. Dia guna fully current. Adik kalau adik beli ke, adik bawa balik tu, adik tukar pelak tu deh. Kepala pelak tu sebab kepala pelak hak ni wak daripada kilang ni wak biasa. Adik kena tukar dulu. Besar sikit dan dia punya kata adik dia lah dengan orang wak wiring dia tahu bab ini. Dia akan bagi tahu gitu betul. Kalau orang tu dia lebih explore lah benda-benda lagu ni. So kalau ni apa ni dia boleh tak adalah besar sangat, tak ada kecil sangat, tapi standard lah. Kalau adik nak buat kan, adik nak buat loyal saiz 10 ke saiz 11, dia boleh muat 2. Kalau boleh muat 2 ni dek, dia boleh jimat lah masa je lah dek. Gitu betul. Bos cakap hak ni tahu rasa nak beli je tak? Dok gitulah orang kata. Sebab tu lah kalau saya ni pembeli. Pergi kat kedai, orang kata saya ni penjual. Tak kira lah mana-mana kedai bakit ke. Dek, nak ada order ni tak? Ni nak beli mana ni? Saya boleh tahu. Kalau kedai bakit, saya boleh tahu. Tempat mana-mana, mana okey tahu tak? Saya boleh bagi tahu kat orang pula. So itu kepentingan bila kita ada ilmu, faham tak? Kita boleh explain pula kat orang. Orang lagi tambah wish. Aku tambah lagi ilmu. Budak ni bagi tahu kat aku. Faham tak? So explanation tu sangat memainkan peranan untuk kita lebih memahami dan kita faham benda tu. Okey. Aku beli ni daripada you nak beli kecil, dia bajet dia 300, tiba-tiba kita explain ni. You rasa confirm punya dia akan beli ni 600 700 daripada 300. Itulah kita punya fungsi macam mana kita nak menjual. Ni kak, okey belilah pada aku ni, beli.
You all rasa benda tu okey tak? Tak okey. Gitu Alright. Live untuk PJJ ekonomi pukul berapa? Saya tender 9.30 malam. Apa saya tak boleh panas sangat suhu. Nanti permukaan gelap. So saya rendahkan suhu dah panjang permukaan gelap lah ke mana pula. Macam-macam lah. So saya rendahkan suhu dah panjang sikit masa masak. Apa saya 23 liter. Kalau kek butter suhu dah masa berapa yang okey. Kek butter tengok saya, tengok kepada kita punya adunan. Sebab adunan you all kalau kecil dah tinggi dia lebih lama lah. Kecil dah tinggi dia lebih lama. So tengok juga kepada you all punya adunan dan you all punya kata ketinggian you all punya butter tu, kek butter tu. Sebab kalau untuk biasa dalam 45 hingga 50 minit gitulah. Tapi tak sampai pun sebenarnya. Dia standard gitulah kata. Alright. Saya buat biskut jual setiap kali raya tapi masih nak belajar lagi. Terutama nak belajar resepi Nourish. Okey, akan nak jugalah dapat 10k tu Nourish. Nak kena usaha lah kak. Bukan kata nak dapat perang turun daripada langit. Tak kira dapat punya. Sama lah juga. Apa-apa sahaja you all kena bertindak agresif. Barulah you all dapat income yang agresif. Gitu saya dah try resepi red velvet. Memang sedap. Okey, ada apa-apa lagi tanya? Saya nak undur diri dulu. Okey, type je PM, saya bantu you all. Okey, type je PM, insya-Allah saya bantu you all buat sampai jadi. Yang mana hot erti nak buat kek, insya-Allah pandai lepas ni buat kek. Kek apa saja pandai ada, kek biasa, kek premium, kek apa marilah. Gajah rimas sekalipun boleh buat. Senang je benda tu. Dengan teknik dan cara yang betul, insya-Allah you all boleh buat. Saya boleh. Daripada saya ni tak erti langsung, tak minat langsung buat kek, saya boleh terokai bidang ni. Tak mustahil. You all pun boleh terokai dan you all boleh buat benda ni sebagaimana saya. You all tengok saya, tangan pun dua, kaki pun dua, sama je kek. Sama je lah. Manusia sama sahaja. Cuma cara kita bertindak, macam mana kita bertindak, itu yang akan menentukan ke mana arah tuju kita. Alright. So, okay lah, saya nak undur diri dulu. Terima kasih semua yang tengok saya punya live, yang like, yang komen, yang share. Terima kasih banyak-banyak. Yang baik of course datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk, yang hina, yang daif itu datang daripada kelemahan diri saya. Saya mohon maaf andai terkasar bahasa apakah. Mohon maaf dipinta. Jumpa saya balik petang nanti dah 5 petang. InsyaAllah saya nak share dekat you all macam mana cara untuk kita nak online ke business. Apa perlu dibuat, step permulaan yang kita buat. Walaupun duduk di rumah, kita boleh jana pendapatan. Untuk petang ni saya nak share dekat you all macam mana nak jana pendapatan 3 hingga 5 ribu satu bulan. Macam mana nak buat, saya akan share dekat you all petang nanti. Alright. So kita jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum. Bye bye.